Assalamualaikum dan hai, berjumpa lagi dengan cikgu. Kali ini cikgu bawakan perkongsian dari tajuk persamaan serentak yang mana dah dipelajari masa tingkatan 4. Jadi perkongsian ini lebih kepada pelajar tingkatan 5 lah. Okey, soalan yang diajukan oleh salah seorang calon SPM, di mana soalannya berbunyi, sempena majlis perkahwinan anaknya, Puan Fazura menyediakan 2 jenis cenderahati bagi tetamu lelaki dan tetamu perempuan. Kos bagi cenderahati tetamu lelaki ialah RM3.50, manakala kos bagi cenderahati tetamu perempuan ialah RM4. Jumlah tetamu yang hadir ialah 2,800 orang. Jumlah wang yang dibelanjakan untuk tetamu lelaki dan tetamu perempuan ialah RM10,600. Okey, soalan A. Tulis 2 persamaan linear dalam sebutan X dan Y untuk mewakili maklumat di atas. Okey, macam mana nak selesaikan soalan ini? Okay, pertama sekali kita mesti nyatakan apakah itu X dan Y. Okey, cikgu memilih untuk mewakilkan tetamu perempuan sebagai X dan tetamu lelaki sebagai Y. Okey, pemilihan ataupun penentuan X dan Y ini adalah bergantung kepada pelajar itu sendiri. Okay, sebagai contoh, pelajar nak buat tetamu lelaki sebagai X dan tetamu perempuan sebagai Y juga boleh, tak ada masalah. Cuma pengiraannya nanti ataupun nilainya nanti akan dipengaruhi oleh pemilihan X dan Y itu tadi. Okey, so dalam penyelesaian cikgu kat sini, cikgu gunakan X untuk perempuan dan Y untuk lelaki. Terusnya kita tengok macam mana kita nak buat 2 persamaan linear ini. 2 persamaan linear ini datang daripada 2 maklumat yang ada dalam soalan. Perasan atau tidak? Maka cikgu highlight kat sini. Maklumat yang diberikan iaitu 2,800 orang dan RM10,600. Okey, kat sini 2 maklumat yang berbeza. Okey, disebabkan dia ada penggunaan unit yang tak penting sebenarnya dalam pengiraan. Okey, so 2,800 orang ni cikgu padam, dan RM10,600 ni RM pun cikgu padam. So tinggal nombornya sahaja. Okey, kita tengok satu persatu. 2,800 ialah jumlah tetamu. Maksudnya berapa orang tetamu perempuan dan berapa orang tetamu lelaki. Hasil tambahnya 2,800. Okey, kat sini bermaksud X tambah Y bersamaan dengan 2,800. Okey, ini adalah merujuk kepada jumlah tetamu perempuan dan jumlah tetamu lelaki bersamaan dengan 2,800. Okey, seterusnya yang kedua, 10,600. Macam mana kita nak buat? 10,600 ni merujuk kepada jumlah kos yang dibelanjakan lah. Okey, kita tengok berapa belanja untuk tetamu perempuan. So kat sini, kos yang dibelanjakan untuk seorang ialah RM4. Sedangkan tetamu perempuannya adalah X. Maka 4X, 4 darab X. Sama juga untuk kes tetamu lelaki. Kos yang dibelanjakan ialah RM3.50. Berapa orang tetamu lelaki? Iaitu Y. Maka kat sini 4X tambah 3.50Y bersamaan dengan 10,600. Okey, kat sini ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan keduanya. Okey, dengan itu kita telah pun selesai untuk menjawab soalan A. Okey, seterusnya untuk soalan B. Okey, dengan menggunakan kaedah penggantian atau penghapusan, hitung bilangan tetamu lelaki dan perempuan yang hadir pada majlis tersebut. Kat sini dia bermaksud dengan bahasa mudahnya ialah cari nilai X dan Y dengan menggunakan kaedah penggantian atau penghapusan. Okey, jangan risau, cikgu tunjukkan dua-dua. Okey, jadi yang pertama kita gunakan kaedah penggantian dahulu. Okey, apa yang kita nak ganti sebenarnya? Okey, kita tengok kepada kedua-dua persamaan pertama dan persamaan kedua. Yang mana persamaan yang nampak lebih mudah dan ringkas? Okey, kat sini persamaan pertama yang lebih ringkas. Okey, jadi highlight sikit pada X tambah Y sama dengan 2,800. Okey, macam mana kita nak gantikan? Okey, gantikan ni maksudnya ambil satu huruf, kita gantikan huruf tersebut dengan nilai yang lain. Contoh, X tambah Y sama dengan 2,800. Okey, kalau kita nak cari nilai X bersamaan dengan 2,800 tolak Y. Atau kalau kita tak nak X yang duduk sebelah kiri, kita nak Y, maka Y sama dengan 2,800 tolak X. Okey,
So mana-manalah pilih antara kedua-duanya. Untuk kes pengiraan yang cikgu nak buat kat sini, cikgu nak gunakan Y sama dengan 2800 tolak X. Jadi ini adalah persamaan kita yang ketiga. Okey, seterusnya disebabkan kita menggunakan kaedah penggantian, okey, gantikan persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua. Okey, apa itu persamaan ketiga? Y sama dengan 2800 tolak X. Manakala persamaan kedua, 4X tambah 3.50Y sama dengan 10,600. Okey, gantikan Y. Cikgu sengaja buat warna merah kat sini supaya merujuk kepada, supaya kita ingat yang Y ni yang kita nak gantikan dengan persamaan ketiga. Kita masukkan persamaan ketiga nanti. Okey, 4X ni kita tak ada buat apa-apa. Jadi kita tulis balik. Tambah 3.50. Kat sini cikgu tulis 3.5 saja sebab kosong tu tak ada makna. 3.5. Kemudian Y kita gantikan dengan nilai 2,800 tolak X. Sama dengan 10,600. Okey, kat sini langkah seterusnya. Yang ini kita ada proses pengembangan sedikit. Okey, 4X ditulis semula sebab kita tak buat apa-apa. Tambah. Okey, 3.5 darabkan dengan 2,800. Okey, bersamaan dengan 9,800. Kemudian 3.5 darabkan dengan negatif X. Kita akan dapat tolak 3.5X bersamaan dengan 10,600. Okey, seterusnya kita tengok yang mana sebutan serupa, iaitu yang ada pemboleh ubah yang sama, iaitu 4X dengan negatif 3.5X. Okey, kita selesaikan. 4 tolak 3.5. So, kita dapat 0.5X. 10,600 tolak 9,800. Sebab kita pindahkan daripada kiri ke kanan. So, kita akan dapat 800. Okey. 10,600 tolak 9,800 dapat 800. Disebabkan kita nak cari X, maka 0.5X tadi, 0.5 pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi 800 bahagi 0.5. Okey, guna kalkulator ataupun boleh kira manual lah kalau rajin lah. Okey, X bersamaan dengan 1,600. Okey, kita dah dapat nilai X. Kemudian, untuk dapatkan nilai Y, gantikan ni, kita kena gantikan X 1,600 ni tadi dalam mana-mana persamaan yang nak. Okey, pilihlah persamaan yang mudah, yang mana kita boleh terus dapat nilai Y, iaitu persamaan yang ketiga. Y sama dengan 2,800 tolak X. Okey, X ini gantikan dengan 1,600, maka Y sama dengan 2,800 tolak 1,600. Akhirnya Y bersamaan dengan 1,200. Okey, kat sini kita dah dapat nilai X dan nilai Y, iaitu jumlah tetamu untuk tetamu perempuan dan juga tetamu lelaki. Okey, ini dengan menggunakan kaedah penggantian. Okey, jika ada pelajar yang nak guna kaedah penghapusan, okey, kita masih lagi menggunakan persamaan pertama dan persamaan kedua. Okey, penghapusan, okey, kalau penghapusan kita mesti samakan nilai pemboleh ubah, ataupun kita mesti adakan sebutan serupa yang mana nilai perkalinya juga sama. Okey, apa maksudnya? Okey, kat sini masing-masing persamaan ada X dan Y kan. Okey, kat sini cikgu nak highlight pada X dalam sebutan pertama. Dan mestilah boleh ubah yang sama. Jadi, cikgu akan highlight 4X dalam sebutan kedua. Okey, antara X dengan 4X, yang mana yang kita boleh ubah supaya dia sama? Okey, yang mudah dan senang lah, tak perlu nak fikir banyak. Iaitu, dari X boleh menjadi 4X dengan cara mendarab dengan X. Apa maksudnya? Persamaan 1 didarabkan dengan 4 supaya dia akan jadi 4X. Okey, maka setiap satu sebutan yang ada dalam persamaan yang pertama tadi hendaklah didarabkan dengan 4. Okey, so setiap satu sebutan ni semua kena darab dengan 4. Okey, apa jadi? 4X tambah 4Y bersamaan dengan 11,200. Yang ini kita jadikan dia sebagai persamaan ketiga. Okey, bila penghapusan, maka kita perlu tolak. Okey,
daripada suatu persamaan tolakkan dengan suatu persamaan yang lain. Okey, so sama ada kat sini kita boleh pilih persamaan kedua tolak persamaan ketiga atau persamaan ketiga tolak dengan persamaan kedua. Nak pilih yang mana? Cikgu akan pilih persamaan 3 tolak persamaan kedua. Sebab apa? Okey, sebab kat sini dia lebih mudah kerja kita lah. Jangan pilih yang susah. Sebenarnya dua-dua pun boleh. So dalam kes yang kita nak selesaikan ini, persamaan ketiga tolak persamaan kedua adalah lebih mudah lah pada pendapat cikgu. Okey, mungkin pendapat cikgu tak sama dengan pendapat pelajar. Okey, persamaan ketiga tolak persamaan kedua. Kita tengok 4x dalam persamaan ketiga tolak dengan 4x dalam persamaan kedua. 4x tolak 4x, apa jadi? Kosong. So tak perlu tulis lah. Kemudian 4y dalam persamaan ketiga tolakkan dengan 3.50y dalam persamaan kedua. 4 tolak 3.5 ialah 0.5y. Kemudian 11,200 tolakkan dengan 10,600, kita akan dapat 600. Y bersamaan dengan 600 bahagi 0.5. So kita akan dapat Y sama dengan 1,200. Okey, cari nilai X pula. Okey, nak guna persamaan yang mana? Okey, persamaan yang mudah dan cepat untuk kita dapat jawapan. Okey, kita akan guna persamaan yang pertama, iaitu X tambah Y sama dengan 2,800. Kita nak cari nilai X. Okey, X sama dengan 2,800 tolak Y. Okey, Y kat sini kita gantikan dengan nilai 1,200 yang kita dah dapat tadi. So, X sama dengan 2,800 tolak 1,200, maka X sama dengan 1,600. Okey, so kita dah dapat jawapan ataupun dapat nilai bagi X dan juga Y. Okey, dengan itu selesai soalan bagi persamaan serentak. Okey, sampai di sini sahaja perkongsian untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan terima kasih kerana menonton. Bye.